Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam channel The Canon 1000 Second. Dan untuk episode kali ini kita akan review hasil daripada kamera Xiaomi Mi 11 Lite 5G berdasarkan daripada data-data yang telah dikeluarkan oleh DxOMark. Alright guys, so bagi siapa yang tak tahu apakah itu DxOMark, DxOMark ni merupakan sebuah image lab yang terdapat di Paris, yang mana mereka ni memang pakar lah untuk buat test berkaitan dengan bateri, display, image quality dan juga audio. Dan data-data yang diorang keluarkan memang terperinci dan juga tepat. Alright guys, so tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, Xiaomi Mi 11 Lite 5G camera test near the top of its class. So untuk Xiaomi Mi 11 Lite ni, dia dalam kategori advance dan dia mendapat ranking yang ke-76 dalam global ranking. So jom kita tengok sikit kamera spek untuk handphone ni. So untuk primary dia ada 64 megapixel sensor dengan f1.79 aperture. Kemudian ultra wide dia ada 8 megapixel sensor. Kemudian untuk makro dia ada 5 megapixel sensor. Dan untuk video dia boleh shoot sehingga 4K 30 frame per second, 1080 60 frame per second dan 720 30 frame per second. Alright guys, so jom kita teruskan dengan hasil gambar daripada kamera ni. Okay, untuk base image ni kita boleh nampak yang dia boleh produce nicely exposed photo dan juga exposure dia ada berbeza sikit antara shot ke shot dan dia ada color cast yang visible. So jom kita tengok gambar ni. Alright guys, so kalau kita tengok dari segi gambar ni, kita boleh nampak yang gambar ni agak overcast. Dia tak ada lighting yang direct sebab kita boleh nampak shadow dia agak soft dekat bahagian sini. So kalau ada lighting yang direct macam tengah hari dan sebagainya, yang mana matahari tu direct terus dekat dalam sini, so kita boleh nampak yang shadow dia akan jadi sharp lah. So dia agak overcast, so kita boleh nampak yang ada awan memang banyak dekat sini. Dan dari segi detail kita boleh nampak yang detail dia cantik, tapi dari segi dynamic range dia agak kurang sikit sebab dekat bahagian awan ni kita boleh nampak yang dia ada highlight clipping. So bahagian ni memang putih, ada highlight clipping sikit. Part ni pun ada highlight clipping. So dekat kawasan ni highlight clipping ni memang detail dia memang hilang lah. Jadi kalau kita edit lah macam mana pun, kita tak boleh nak kembalikan detail dekat bahagian highlight tu. Dari segi color kita boleh nampak yang color dia okey. Nak cakap about vibrant, hijau dia vibrant, tapi kuning ni macam kurang sikit, mungkin disebabkan memang color pokok tu lah kot. Dari segi noise kita memang tak nampak ada noise lah dekat dalam gambar ni. Okay, kecuali kat awan. Kat awan ni kita boleh nampak yang sangat-sangat banyak noise. Mungkin disebabkan masa post processing tu untuk nak balance kan dia punya exposure, mungkin waktu tu lah noise ni timbul. Alright, next kita akan tengok untuk gambar indoor. So kita nak tengok dekat exposure dan juga contrast kat sini. So untuk gambar-gambar yang ditangkap menggunakan, untuk gambar-gambar yang DxOMark ni tangkap, diorang akan buat banyak kali lah tangkap kan gambar untuk diorang nak test dengan pelbagai keadaan. So apa yang kita tengok kat sini hanyalah lebih kurang macam summary je. So dekat sini kita boleh nampak yang dia ada accurate exposure dan juga clip highlight. So highlight dia clipping. So jom kita tengok dari segi exposure memang cantik. Dari segi highlight clipping, yes, kita boleh nampak yang bahagian yang cerah dekat tingkap ni memang habis clipping, tapi dekat muka subjek memang nice. Okay, dari segi detail pun nice. Detail dekat kawasan lain pun nice. Dan dari segi noise kita nampak ada sikit je, tak banyak. Right, next kita ke bahagian color. Untuk Xiaomi Mi 11 Lite 5G ni dia ada pink color cast kalau kita tengok dekat sini. So kalau kita perasan dia punya langit memang berbeza sikit lah daripada dua gambar yang ada di sini. So kalau kita tengok daripada Galaxy A52 ni, kita boleh nampak yang dia nampak lebih natural lah color dekat langit ni. So kalau yang ni dia memang nampak ke arah macam magenta dan juga pink lah. Kalau kita perasan dia ke arah magenta sikit dan ada sedikit pink lah. Tapi overall untuk kawasan yang langit biru ni, kita boleh nampak lagi dia punya color-color kebiruan tu. Macam kat sini pun kita nampak yang dia ada sedikit color-color kebiruan, tapi keseluruhan langit yang warna putih ni dia dah ke arah pink lah sikit, ke arah magenta pink macam tu lah. Right, next kita ke bahagian autofocus. So kalau kita boleh tengok dekat sini memang kawasan subjek ni duduk dalam tempat yang gelap dan bahagian belakang ni memang sangat-sangat cerah lah. So backlight macam biasa kalau dia DxOMark ni memang akan tangkap gambar yang macam ni. So hasil dia adalah dia mix focus. So setelah di crop kita boleh nampak yang gambar dia mix focus, dan kalau kita compare dengan A52 ni memang beza gila lah detail dia. Detail dia memang kau-kau nampak, dan ini kita tak berapa nak nampak sangat sebab dia underexposed, so gambar dia lebih gelap kan. Tapi actually detail dia kalau kita perasan lebih bagus lah daripada dekat Mi 11 Lite ni. Alright, next kita tengok bahagian noise pula. So untuk noise Mi 11 Lite ni, kalau kita shoot gambar outdoor yang macam ni, kita boleh nampak yang setelah di crop dia ada visible noise tapi sikit je, tak teruk.
Compare dengan Pixel 4a ni, kita boleh nampak lah yang noise dia kau-kau. Compare dengan A52, kita boleh nampak yang noise dia pun lebih kurang macam Mi 11 Lite juga. Alright, next kita ke bahagian bokeh. So untuk bokeh dia ada good subject separation, tapi blur effect dia kurang. So kalau kita tengok dekat Pixel 4a ni memang bokeh dia padu kau-kau lah kan, dia memang blur kau-kau. Okay, jom kita tengok sikit. Okay, gambar ni dari segi separation rambut memang nice gila. Okay, kecuali sebelah sini dekat bahagian sini kita boleh nampak yang dia tak tepat lah. Dia ada part-part yang dia tak blur kan dekat bahagian belakang, so memang dia nampak pelik. Okay, selain daripada tu memang tak ada masalah. Dekat jari-jari pun nampak, okay, dekat sini ada nampak weird sikit, okay, tapi keseluruhan memang nampak nice. Tapi bokeh dia tu kalau nak comparekan dengan smartphone yang lain lagi depth lah dia punya bokeh kan, nampak lagi blur berbanding dengan Xiaomi Mi 11 Lite ni. Tapi dari segi performance untuk bokeh dia memang padu lah. Ada sikit je artifact yang kita boleh nampak, tu pun dekat kawasan rambut, dekat kawasan jari-jari, yang mana kita tak akan perasan kalau kita tak zoom. Dan jom kita tengok sikit Google Pixel 4a ni. Kalau kita tengok daripada jauh memang bokeh dia padu gila, memang blur gila bahagian belakang. Tapi jom kita tengok ada tak artifact yang terhasil daripada gambar ni. Okay, so kalau kita tengok daripada jauh, yes, kita dah boleh nampak dah ada artifact. So jom kita zoom sikit dekat bahagian rambut. Memang rambut dia cacah merba guys, ada part yang banyak kawasan yang tak di blur kan. Lebih baik gambar dekat Mi 11 tadi ni walaupun bokeh dia tak strong. So kita tengok dekat kawasan tangan, jari dia ada part yang di blur kan, ada part yang tak di blur kan. Dekat kawasan-kawasan macam ni yang tak di blur kan, tangan ni habis dia punya sebahagian daripada tangan dah di blur kan dan sebagainya. So walaupun dia ada blur yang agak dalam, tapi compare dengan Mi 11 Lite ni lebih baik lah performance dia dalam bokeh rendering. Alright, next kita ke gambar malam pula. So kalau kita boleh tengok gambar malam dekat sini, kalau kita boleh baca dekat laporan ni, dia underexposed dan limited dynamic range. So lagi dua gambar untuk Pixel 4a dan juga Galaxy A52 ni dah pun dipadamkan daripada sistem, so dia tak boleh diakses kat sini. So jom kita tengok untuk Mi 11 Lite ni gambar malam. Dari segi exposure keseluruhan kita boleh nampak yang dia memang underexposed lah. Dekat kawasan yang cerah ni pun dia nampak macam agak gelap, dekat kawasan sini pun dia agak gelap lah. So dia lebih tumpukan exposure yang cantik dekat kawasan skrin ni lah. Dia nak balance kan dekat kawasan skrin ni, ini dan ini, untuk nak pastikan yang dia tak terlalu overexpose sangat lah. Kalau dia naikkan lagi exposure, maka skrin ni memang akan jadi putih total. Tapi at least environment yang kawasan yang gelap ni lebih best lah kan untuk kita tengok. So kalau kita zoom dari segi noise, kita boleh nampak yang dia actually ada noise dan dia tak berapa nak sharp sangat untuk gambar ni. Yes, dekat sini kita boleh nampak mungkin pokok-pokok ni bergerak, so dia memang nampak tak sharp. Dekat sini lebih sharp sikit. Okay, kalau dekat bahagian bawah ni, okay, kita nampak yang dekat sini memang sharp lah. So dari segi dynamic range dia agak low jugalah untuk gambar ni. Okay, next kita tengok untuk artifact pula. So gambar ni di shoot dalam kawasan yang bershadow, so dia kurang cahaya sikit, memang gelap, dan kawasan bahagian luar ni terkena cahaya yang lebih lah, so kontras dia agak tinggi. So setelah di zoom gambar ni, kita boleh nampak yang dekat edges subject ni dia ada strong aliasing. So ni biasalah, even dekat DSLR pun biasanya akan ada masalah-masalah yang macam ni lah, sebab dia bergantung dengan lens kita tu. So kalau zoom dekat-dekat macam ni baru kita perasan. Alright, next kita akan ke lens wide. Ni adalah lens 16mm daripada Mi 11 Lite. So dalam lens ni kita boleh tengok short to short exposure variation. So daripada gambar-gambar yang ditangkap tu dia ada exposure variety lah, dia tak tetap. Okay, kalau kita tengok gambar yang pertama dengan gambar yang kedua ni, satu cerah satu gelap, satu cerah satu gelap. Macam tu lah yang terjadi setelah mereka ambil beberapa shot. Dan juga highlight well preserved, yang ni highlight blown out. Tak tahulah, mungkin dia bagi kita pilihan. So gambar yang ni dia preserve highlight dan juga shadow dia pun agak cerah, dan gambar yang ni dia high contrast tapi dia highlight dia tak preserve, highlight dia blown out. So mungkinlah dia cuba untuk bagi pilihan dekat orang yang tangkap gambar ni kan. So pilihlah sendiri gambar mana yang kau nak kan. That's why dia bagi variation. Untuk lens tele pula, so yang biasa dia orang tangkap buat ni, so kita boleh tengok ini adalah short range zoom. So setelah di zoom menggunakan zoom dekat phone tu dan di crop pula untuk nak tengok detail, so kita boleh tengok yang fine detail dia lost, dan juga dia ada heavy aliasing. So ada jugalah aliasing tu. Kalau kita nak tengok yang lebih baik, kita tengok dekat sini lah, Galaxy A52. Memang detail dia memang nice gila lah. Right guys, last sekali jom kita tengok stabilization untuk video. Okay guys, so untuk video time mula-mula ni nampak macam kualiti dia kurang sikit.
Mungkin sebab dia duduk dalam keadaan yang shadow kan, tempat yang gelap sikit kan berbanding yang luar. Okay, setelah dia keluar dekat sini, kita boleh nampak yang detail dia lagi bagus berbanding yang depan tadi. So jom kita tengok balik. Nampak tak? Dia punya quality pun nampak macam low quality, nampak macam tak cantik gila quality dia. Dan dia punya motion tu, apabila dia bergerak atas dan bawah tu, dia punya frame detail dia tu nampak macam turut bergerak. Okay, tambah-tambah dekat bahagian sini. So kita nampak dia macam tak sharp lah. Tapi setelah dah sampai dekat sini, ada cahaya yang banyak. Okey, keluar lagi dekat sini, ini lagi bagus lah kualiti dia. So dia mungkin bergantung pada cahaya keadaan semasa lah. So pada awal tadi tu keadaan cahaya dia tak cukup. Setelah dia keluar macam ni, baru cahaya cukup, baru dia okey. So kalau kita tengok dekat report ni pun, dia ada slight residual motion. Okay, ni kebanyakan kamera memang ada masalah ni, dan tak terlepas juga untuk Mi 11 Lite. Kemudian dia ada sharpness different between frame. So sharpness different between frame ni mungkin yang mula-mula tadi lah kita nampak dia macam tak berkualiti, tak berapa nak sharp sangat kan. So mungkin itu dekat situ lah, mungkin disebabkan oleh kawasan tu kurang cahaya, sebab tu dia jadi macam tu. Dan untuk Desomark ni, diorang dah test lah, diorang dah test dengan lebih terperinci sebelum diorang keluarkan laporan ni. So mungkin diorang dah tengok frame by frame dan diorang nampak yang sharpness different dekat frame by frame tu. So that's why diorang keluarkan laporan yang macam ni. Right guys, so itulah sahaja review untuk Xiaomi Mi 11 Lite 5G ni. So kalau korang ada apa-apa cadangan dan juga pendapat, boleh tinggalkan kat ruangan komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.